UMNO nafikan dakwaan 17 ahli parlimennya cuba jatuhkan kerajaan. Kontroversi baru politik Malaysia. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Isu politik di Malaysia kembali panas apabila dakwaan muncul bahawa 17 ahli parlimen UMNO sedang merancang untuk menyokong usaha Perikatan Nasional bagi menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya umum ke-16. Namun pemimpin UMNO termasuklah Ketua UMNO Negeri Sembilan Jalaluddin alias dan Ketua UMNO Sabah Bung Mokhtar Radin dengan tegas menafikan dakwaan ini. Perkembangan ini telah menimbulkan pelbagai persoalan tentang kestabilan politik negara, terutamanya apabila kita melihat kembali sejarah ketidakstabilan politik sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Apa yang sebenarnya berlaku di sebalik tabir politik UMNO dan Perikatan Nasional? Jalaluddin alias yang juga ahli parlimen Jelebu telah tampil dengan kenyataan keras menolak sebarang dakwaan bahawa terdapat usaha dalam kalangan ahli parlimen UMNO untuk bersekongkol dengan Perikatan Nasional bagi menjatuhkan kerajaan perpaduan. Beliau menyatakan dengan jelas bahawa semua 26 ahli parlimen UMNO di Dewan Rakyat bersatu dalam memastikan kestabilan politik demi pembangunan negara. Menurut beliau, tiada istilah UMNO asal seperti yang disebut oleh Tun Faisal Ismail Aziz, Ketua Penerangan Bersatu. Dakwaan bahwa terdapat kelompok tertentu dalam UMNO yang mahu menyokong Perikatan Nasional hanyalah helah untuk mencetuskan kekeliruan. Beliau turut menyeru agar Perikatan Nasional berhenti bermain politik dan menunggu sehingga PRU 16 jika mahu mendapatkan mandat rakyat secara sah. Tegasnya, langkah sebegini adalah lebih bermaruah dan mencerminkan semangat demokrasi yang sebenar. Kenyataan Tun Faisal yang mendakwa 17 ahli parlimen UMNO sedia menyokong Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan menimbulkan tanda tanya yang besar. Tun Faisal turut menyebut bahwa usaha ini memerlukan sokongan daripada Gabungan Parti Sarawak GPS, Gabungan Rakyat Sabah GRS, serta beberapa ahli parlimen bebas. Namun, dakwaan ini segera dinafikan oleh beberapa pemimpin UMNO yang melihat ia sebagai cubaan untuk mencipta provokasi dalam kalangan rakyat. Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin, menyifatkan kenyataan tersebut sebagai tidak bertanggung jawab. Beliau mengakui bahwa kerajaan semasa mempunyai kelemahan, tetapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menjatuhkannya sebelum penggal tamat. Menurut Bung Mokhtar, apa yang lebih penting adalah memastikan negara berada dalam keadaan stabil, terutamanya selepas episod ketidakstabilan politik yang berlaku antara tahun 2020 hinggalah 2022. Ahli Parlimen Tampin, Isam Isa, turut memberikan pandangannya dalam isu ini. Beliau mengingatkan Perikatan Nasional tentang kesan buruk ketidakstabilan politik yang pernah berlaku sebelum ini, di mana jawatan Perdana Menteri bertukar tangan sebanyak 3 kali dalam tempoh 2 tahun. Menurut Isam, penting untuk memberi peluang kepada kerajaan semasa untuk melengkapkan penggal mereka agar negara dapat pulih daripada ketidaktentuan politik yang melanda. Beliau menegaskan bahwa langkah ini bukan sahaja mencerminkan keadilan tetapi juga menanam keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi Malaysia. Isu ini menjadi lebih menarik apabila kita melihat semula latar belakang politik UMNO selepas PRU 15. Sejak membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan, UMNO menghadapi pelbagai cabaran dalaman termasuklah tentangan daripada sebahagian ahlinya yang tidak selesa dengan kerjasama ini. Ini membuka ruang untuk spekulasi bahwa terdapat perpecahan dalam UMNO yang kemudiannya dimanfaatkan oleh pihak pembangkang untuk mencipta naratif bahwa parti itu tidak bersatu.
Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah membuat kenyataan bahwa kerajaan perpaduan adalah rapuh dan mungkin tumbang sebelum PRU 16. Kenyataan ini walaupun dilihat sebagai retorik politik telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Namun begitu, persoalan besar yang timbul adalah sejauh mana kesahihan dakwaan Tun Faisal. Adakah benar terdapat ahli parlimen UMNO yang bersedia untuk bersekongkol dengan Perikatan Nasional, atau adakah ini sekadar taktik untuk melemahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan perpaduan? Jika benar ada perpecahan di dalam UMNO, apakah implikasi terhadap kestabilan politik negara? Adakah kita akan melihat pengulangan episode politik yang tidak menentu seperti sebelum ini? Atau adakah pemimpin UMNO mampu mengawal keadaan? Dalam konteks ini penting untuk kita memahami motif di sebalik dakwaan dan penafian ini. Perikatan Nasional mungkin melihat ini sebagai satu peluang untuk memperkukuhkan kedudukan mereka, terutamanya selepas menghadapi kekalahan dalam PRU 15. Pada masa yang sama, UMNO yang kini menjadi sebahagian daripada kerajaan perlu memastikan mereka dilihat bersatu untuk mengekalkan keyakinan rakyat. Isu ini juga menimbulkan persoalan tentang peranan GPS dan GRS dalam politik nasional. Kedua-dua gabungan ini memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan politik, dan sebarang perubahan dalam sokongan mereka boleh memberikan kesan besar terhadap lanskap politik negara. Dari sudut pandangan rakyat, isu ini menimbulkan kebimbangan tentang masa depan kestabilan politik Malaysia. Selepas mengalami keletihan politik akibat pertukaran 3 Perdana Menteri dalam tempo yang singkat, rakyat pastinya mahukan kestabilan dan bukan lagi drama politik yang tidak berkesudahan. Namun adakah rakyat benar-benar mahu pilihan raya diadakan lebih awal, atau adakah mereka lebih menghargai kestabilan yang dijanjikan oleh kerajaan perpaduan? Persoalan-persoalan ini perlu dijawab oleh pemimpin politik negara jika mereka mahu mendapatkan semula keyakinan rakyat. Kesimpulannya, isu dakwaan 17 ahli parlimen UMNO cuba menjatuhkan kerajaan adalah satu lagi episode dalam politik Malaysia yang penuh dengan intrik dan kontroversi. Walaupun pemimpin UMNO telah tampil menafikan dakwaan ini, ia tetap meninggalkan tanda tanya besar tentang situasi sebenar dalam parti tersebut. Adakah UMNO benar-benar bersatu, atau adakah terdapat kebenaran di sebalik dakwaan ini? Apa pula langkah seterusnya daripada Perikatan Nasional? Mampukah kerajaan perpaduan bertahan sehingga PRU 16, atau adakah ia hanya menunggu masa untuk tumbang? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Currents VMY, untuk lebih banyak analisis dan berita terkini. Sekian sahaja, terima kasih semua.